Amerika Syarikat secara terang-terangan mengejek Malaysia. Senjata buatan Malaysia? Hahaha. Saya jamin, ia tidak akan mampu menangkis walau satu serangan pun. Selama berpuluh-puluh tahun, Amerika Syarikat telah memonopoli pasaran pertahanan di Timur Tengah. Namun, di hadapan serangan peluru berpandu Iran yang datang bertali arus, mereka melarikan diri dengan alasan manual, dan jika keadaan ini berterusan, padang pasir Timur Tengah bakal musnah dalam sekelip mata. Tetapi pada saat genting itulah, Malaysia mula bertindak. Pesawat pengangkut Malaysia yang membawa sistem pertahanan perisai langit mendarat di Abu Dhabi, dan dalam tempo 48 jam, ia berjaya memintas 90% peluru berpandu Iran. Terpukau dengan kadar pemintasan yang luar biasa, Emiria Arab Bersatu UAE terus membuat bayaran pendahuluan di tempat untuk membeli 10 lagi sistem perisai langit. Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Kisah kehebatan senjata rahasia buatan Malaysia yang mengubah lanskap industri pertahanan global bermula sekarang. Tuan Pengarah, kita tidak boleh menyeaktifkan mod pertahanan. Terdapat 30.000 orang awam di kawasan pinggiran. Jerit Zaid, seorang operator muda, sambil berdiri tegak. Richard, ketua detasmen tentara AS, langsung tidak berganjak. Sambil menunjukkan skrin tabletnya, dia bersuara, baki peluru di bawah 5%. Sokongan di luar zon pertahanan VIP tidak dibenarkan mengikut manual. Richard menutup penutup lut sinar pada konsol. Perkataan Stan DBY terpapar di skrin. Ia sama seperti satu pengisytiharan untuk menyerah kalah. Saya Mansur Al-Mamluk, seorang askar yang telah berkhidmat selama 22 tahun sebagai pengarah operasi di Markas Pertahanan Udara Emiria Arab Bersatu. Sejak hari saya tamat pengajian dari Sandhurst di United Kingdom, saya amat mempercayai senjata buatan Amerika. Sayalah orangnya yang pernah ketawa dan menganggap peralatan negara lain seperti mainan jika dibandingkan dengan sistem Patriot. Tetapi kini, senjata terhebat itu telah menyerah kalah dengan sendirinya. Tangan Richard menolak bahu saya. Saya baru saja meluru ke arah konsol kawalan untuk menekan butang pemintasan manual. Richard membuka sebuah file binder dan menayangkannya di hadapan muka saya. Manual pengunduran kecemasan Jabatan Pertahanan AS. Artikel 32. Sekiranya baki peluru pemintas di bawah 5%, semua aset pertahanan di luar zon VIP mesti ditarik balik. Tulisannya jelas. Suara Richard lebih jelas. Tuan Pengarah, jangan bertindak mengikut emosi. Ini adalah syarat kontrak. Perkataan kontrak bergema di dalam bunker. Adakah harga 200 juta dirham yang kami bayar hanya untuk sehelai kertas? Richard sudah pun berpaling. Tangannya cekap melipat tablet dan memasukkannya ke dalam beg. Manusia ini sudah biasa dengan situasi sebegini. Apabila pertahanan ditembusi, mereka akan berkemas. Itulah manual Amerika. Pada ketika itu, seluruh bunker bergegar. Debu konkrit jatuh dari siling seperti salji. Seorang askar menjerit sambil berpaut pada konsol radar. Bunyi penggera dinaikkan satu tahap, merah, tahap tertinggi. Kira-kira 200 drone berani mati yang dilancarkan oleh Iran telah melintasi Teluk Parsi dan memasuki ruang udara kami. Skrin radar dipenuhi dengan titik-titik merah. Ditambah pula dengan hingar dari haba padang pasir, keseluruhan skrin kelihatan putih dan kabur. Mustahil untuk membezakan berapa banyak sasaran sebenar dan yang mana hanyalah image palsu. Masalah hingar ini memang sudah menyusahkan, walaupun ketika sistem Patriot masih beroperasi sepenuhnya, apatah lagi sekarang apabila sistem berada dalam mode siap sedia, kami langsung tiada jalan penyelesaian. Di sebelah konsol, Zaid mengeluarkan sebuah buku nota kecil dan mula menulis sesuatu. Walaupun dalam keadaan genting itu, dia tidak melepaskan penselnya. Dalam keadaan biasa, saya mungkin akan menyuruhnya pergi buatkan kopi. Tiada sesiapa di dalam bunker ini, termasuk saya, yang pernah memandang serius pemuda itu. Tetapi pada masa itu, tiada siapa yang ada masa untuk memikirkannya. Sementara sistem Patriot kekal dalam mod siap sedia tanpa melancarkan sebarang peluru pemintas, 3 drone peninjau berjaya menembusi jaringan pertahanan. Tanpa sebarang halangan, jejaknya terpapar di radar, dan semua mata di dalam bunker tertumpu pada skrin. Koordinat sasaran muncul. Menara penghantaran utama di daerah Al-Kha,
pinggir Abu Dhabi. Jantung saya seakan berhenti berdegup. Buam, lampu di dalam bunker terpadam serentak. Walaupun penjana kecemasan dihidupkan dalam masa 3 saat dan hanya lampu kecemasan merah yang menyala, bekalan kuasa utama terputus sepenuhnya. Ia adalah gangguan bekalan elektrik berskala besar. Bukan sahaja bunker, malah seluruh pinggir bandar, Abu Dhabi bergelap. Pinggiran Al-Kha. Perkataan itu menusuk pikiran saya. Saya mengeluarkan dompet dari poket uniform yang renyuk. Tangan saya menggeletar. Apabila saya membukanya, saya ternampak gambar anak saudara saya, Tarik. Wajah seorang kanak-kanak berusia 9 tahun yang tersenyum riang. Dia menghidap penyakit paru-paru kongenital dan bergantung pada mesin oksigen 24 jam sehari. Jika elektrik terputus, bateri kecemasan akan berfungsi, tetapi ia hanya bertahan selama 3 jam. 3 jam. Itulah sahaja masa yang tinggal untuk anak saudara saya. Saya mencapai radio. Ia adalah talian kecemasan yang disambungkan ke rumah Tarik. Di sebalik bunyi statik, kedengaran satu suara. Ia adalah Fatimah, pengasuh Tarik. Tuan pengarah, mesin itu telah mati. Ia telah bertukar kepada baterai, tetapi Tarik sukar bernafas. Suara Fatimah pecah. Di latar belakang, saya boleh mendengar bunyi batuk Tarik. Nafasnya pendek dan laju. Dada saya terasa sesak. Sistem pertahanan udara bernilai 200 juta dirham tidak dapat melindungi seorang kanak-kanak. Tidak, ia telah memutuskan untuk tidak melindunginya. Algoritma Amerika telah mengklasifikasikan rumah Tarik sebagai zona yang tidak bernilai dari segi taktikal. Itulah harga yang diletakkan oleh Amerika pada nyawa anak saudara saya. Kemarahan membuak-buak, saya meluruh ke konsol. Tidak kira berapa banyak peluru yang tinggal, saya boleh menembaknya secara manual. Tukar jujukan pelancaran kepada manual. Sekarang juga, saya menjerit kepada 3 orang anggota tempatan. Mereka segera mengerumuni konsol. Tetapi apa yang terpapar di skrin bukanlah arahan pelancaran. Akses denied. Pelayan kawalan tentara AS telah mengunci keseluruhan sistem. Senjata yang kami beli dengan uang kami sendiri, peralatan yang dipasang di tanah air kami, telah dikunci dari jauh oleh Amerika. Saya menumbuk konsol. Belakang tangan saya luka, tetapi saya tidak merasa sakit. Kemarahan telah menelan kesakitan. Jejak baru muncul di skrin radar. Koordinat serangan peluru berpandu balistik kedua berkelip merah, pusat kawasan perumahan Al-Kha. Rumah Tarik, bukan drone tetapi peluru berpandu balistik. Serangan tepat akan memusnahkan kawasan dalam radius 200 meter. Kaki saya terasa lemah. Saya menggenggam radio, tetapi saya tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Fatimah. Lari? Bagaimana dia boleh lari membawa seorang kanak-kanak yang terikat pada mesin oksigen? Bunker menjadi huru-hara. Para askar mula bergerak ke arah pintu keluar. Hanya Zaid yang masih di tempatnya. Walaupun pada saat itu, dia masih menulis sesuatu di dalam buku notanya. Saya tidak sempat melihatnya. Terdengar bunyi dentuman tumpul dari atas kepala saya. Getaran dari sesuatu yang melanggar dinding luar bunker. Suara Menteri Pertahanan, Sheikh Al-Nahyan, kedengaran melalui talian komunikasi. Terbangkan helikopter. Pemindahan keluarga di Raja adalah keutamaan. Menteri Pertahanan sendiri mahu meninggalkan medan pertempuran. Di sebalik pintu bunker, kedengaran bunyi bila helikopter berputar. Pada masa itu, Richard mengangguk kepada orang-orangnya. 4 juru teknik tentara AS bergegas ke bilik pelayan. Mereka telah memulakan prosedur pemusnahan cakra keras. Maksudnya, mereka tidak akan meninggalkan sebarang data. Mereka bukan sahaja meninggalkan senjata, tetapi juga menghapuskan sebarang kemungkinan untuk menggunakannya semula. Richard memasukkan tablet rahasianya ke dalam beg dan mengeluarkan kunci kendaraan berperisai. Dia kelihatan tenang sehingga ke saat terakhir. Bagi manusia ini, Abu Dhabi hanyalah satu tapak perniagaan dan pengunduran hanyalah proses pembersihan untuk proyek seterusnya. Dari bilik pelayan, kedengaran bunyi cakera keras dimusnahkan. Bunyi geseran logam bernada tinggi. Data pertahanan udara yang dikumpul selama 22 tahun sedang lenyap. Di radio, nafas Tarik menjadi semakin lemah. Di skrin konsol tertulis ACC denied, dan di radar,
jejak merah peluru berpandu balistik, sedang menjunam ke arah rumah Tarik. Saya mengusap gambar di dalam dompet dengan ibu jari saya. Wajah Tarik yang tersenyum kelihatan merah di bawah cahaya lampu kecemasan. 22 tahun yang lalu, pada hari graduasi saya di UK, saya bersumpah bahwa senjata Amerika akan melindungi dunia. Sumpahan itu kini sedang mencekik ahli keluarga saya sendiri. Kubu besi yang dibeli dengan uang telah runtuh, dan mereka yang menerima uang itu sedang berkemas. Saya terduduk di lantai bunker. Saya meraba-raba poket uniform saya. Hujung jari saya menyentuh sekeping kad nama lama yang bucunya terlipat. Sesuatu yang telah saya buang ke dalam tong sampah 4 tahun lalu, tetapi entah bagaimana terselit di dalam dompet saya. Agensi Teknologi Pertahanan Malaysia. Tulisan Jawi dan Rumi tertera bersebelahan. Dengan tangan yang menggeletar, saya menekan nombor di belakang kad nama itu. Richard berdiri di tengah-tengah bunker. Matanya yang dingin memandang sekeliling sambil memegang tablet di sebelah tangan. Ia adalah pandangan seseorang yang membaca laporan jualan, bukan dokumen rahasia. Baki peluru Patriot kurang daripada bekalan seminggu. Stok peluru pemintas THAD Sifar. Saya secara rasmi melaporkan keruntuhan barisan pertahanan. Tiada keraguan dalam gerak-geri tangannya semasa melipat tablet. Ia ditutup rapat seperti memeterai sampul surat. Perkataan keruntuhan menusuk telinga kira-kira 40 orang di dalam bunker, tetapi perkataan yang keluar dari mulut Richard itu lebih kedengaran seperti satu proses pentadbiran, bukannya keputusasaan. Maksudnya, sudah selesai, jadi mari kita kemas. Richard menoleh dan memberi isyarat kepada pasukan teknikalnya. Seolah-olah sudah menunggu, kira-kira 20 juru teknik tentara AS mula bergerak serentak. Pintu bilik pelayan dibuka, panel konsol dicabut. Bunyi logam cakira keras, dipisahkan bergema di dalam bunker. Bunyi pemutar skru, bunyi kabel dicabut, bunyi data yang lenyap. Semua bunyi itu seolah-olah mengatakan perkara yang sama. Kami pergi. Pandai-pandailah kamu sendiri. Saya tidak dapat menahannya lagi. Saya mencengkam kolar Richard. Kolar sutnya renyuk di dalam genggaman saya. Kamu tidak boleh berbuat begini. Jaminan pertahanan dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Suara saya serak. Richard langsung tidak berkelip. Dia memandang tangan saya, kemudian membuka semula file bindernya, manual pengunduran kecemasan Jabatan Pertahanan AS. Artikel 232. Ini kali kedua dia menayangkannya. Tuan Pengarah, ini bukan pelanggaran kontrak. Ini adalah prosedur biasa mengikut syarat-syarat kontrak. Richard melepaskan jari jemari saya satu persatu, seolah-olah menanggalkan klip kertas dari dokumen. Ia amat memalukan. Seorang lelaki yang kononnya telah mempertahankan langit negara ini selama 22 tahun sedang ditolak oleh kekuatan jari seorang ahli perniagaan bersut. Richard berjalan ke arah pintu keluar bunker. Pada masa itu, seorang pegawai komunikasi menjerit. Skuadron Rafale Perancis sedang menghampiri. 4 jet pejuang sokongan. Sedikit harapan mula tersebar di dalam bunker. Perancis. 6 jam selepas kami meminta sokongan pemintasan kecemasan, jet pejuang Rafale muncul di ruang udara Teluk Parsi. 4 tanda mesra muncul di radar. Titik-titik biru. Ia adalah cahaya biru pertama yang kami lihat pada skrin yang dipenuhi warna merah. Seorang askar bertepuk tangan tanpa sedar. Tetapi ia tidak bertahan walau 3 menit. Wajah pegawai komunikasi itu menjadi pucat. Skuadron Rafale mengubah haluan, kembali ke pangkalan. Ia adalah ribut pasir. Angin syamal yang bertiup dari Parsi telah menghalang penglihatan sepenuhnya. Walaupun dengan peralatan pengimejan termacanggih Rafale, mereka tidak dapat mengesan jejak drone di dalam pasir gurun. 4 titik biru itu hilang dari skrin. Askar yang bertepuk tangan tadi menanggalkan topi keledarnya dan menghempaskannya ke lantai. Bunyi itu sahaja yang memecah kesunyian di dalam bunker. Tidak lama selepas itu, kami menerima laporan bahwa kedutaan Perancis telah menghantar kenderaan penyekat drone. Ia adalah penyumbat isyarat, peralatan yang boleh mengganggu komunikasi drone Iran. Di CCTV bunker, kenderaan penyekat itu kelihatan melalui pintu utama pangkalan. Ia melintasi landasan terbang menuju ke arah kami. 300 meter, 200 meter, 100 meter.
Kendaraan itu berhenti 50 meter di hadapan bunker, dan asap hitam mula keluar dari penutup enjinnya. Terlalu panas. Haba dan pasir Syamal telah membakar enjinnya. Kat kedua Prancis juga gagal sebaik sahaja ia tiba. Kali ini, tiada siapa yang menghempaskan topi keledar. Mereka tiada tenaga lagi untuk berbuat demikian. Menteri Pertahanan Al-Nahyan menggenggam telepon satelit. Talian terus ke Rumah Putih. Jam tangan emas masih terpasang di pergelangan tangannya, dan tiada cacat cela pada kandura mewahnya. Tetapi suaranya berbeza. Apabila panggilan disambungkan, Menteri bersuara, "Kami meminta penghantaran segera peluru berpandu Patriot tambahan. Harga tidak menjadi masalah." Hujung suaranya bergetar. Lelaki yang menjadi simbol kekayaan minyak ini sedang merendahkan diri untuk sesuatu yang bukan wang. Jawaban dari Rumah Putih ringkas. Bagi mengelakkan peningkatan konflik, penghantaran senjata tambahan tidak mungkin pada masa ini. Walaupun dibalut dengan bahasa diplomatik, maksudnya mudah. Pandai-pandailah kamu sendiri. Menteri tidak meletakkan telepon. Saya akan tambah 500 juta dirham di atas 200 juta. Hantarkan sahaja 500 butir peluru berpandu. Tiada lagi harga diri dalam suaranya. Ia adalah saat di mana seorang lelaki yang percaya bahwa wang boleh membeli keamanan berhadapan dengan head wang buat kali pertama. Richard, yang telah berhenti di pintu keluar, menoleh ke belakang dan berkata, "Tuan Menteri, ini bukan soal wang. Secara data, pertahanan adalah mustahil." Tiada sedikit pun rasa bersalah pada riak wajah Richard yang sedang menyandang bagnya dan berlalu pergi. Perkataan data itu menusuk hati saya. Bagi Amerika, kami hanyalah data. Jika nombornya betul, mereka akan melindungi. Jika tidak, mereka akan meninggalkan kami. Screen CCTV bunker beralih. Ia menunjukkan jalan di luar pangkalan. 6 kendaraan berperisai tentara AS sedang memecut ke arah pangkalan tentara udara, meninggalkan kepulan debu dalam satu barisan. Seolah-olah satu perarakan. Jelas sekali mereka telah berlatih pengunduran ini berkali-kali. Walaupun di tengah-tengah bedilan bom, jarak antara kendaraan dikekalkan dengan tepat. Askar-askar di dalam bunker memandang ke CCTV. Apabila debu di skrin mendap, hanya jalan kosong yang tinggal. Amerika benar-benar telah pergi. Negara yang kami panggil sekutu selama 22 tahun telah hilang dalam masa 12 menit, membawa muatan dalam 6 buah kendaraan berperisai. Kekecohan bermula. 3 orang pengawal tempatan meletakkan senjata mereka di dinding dan berjalan ke arah pintu keluar. Seorang menanggalkan topi keledarnya, dan 2 lagi mengikut. Ketua pengawal Faisal menjerit, tetapi tiada askar yang berhenti. Wajah mereka seolah-olah berkata, "Amerika dah pergi, apalagi yang kita buat di sini?" Ekspresi wajah mereka lebih menyakitkan daripada debu yang ditinggalkan oleh kendaraan berperisai Richard. Askar-askar kami sendiri coba meninggalkan bunker ini. Inikah pengakhiran sebuah perikatan? Inikah nilai 200 juta dirham? Saya memandang kerusi kawalan Patriot yang kosong. Kerusi yang diduduki oleh Richard tadi masih terasa suam. Di skrin konsol, perkataan Akeses Denis de Tertera, dan di bilik pelayan, hanya kesunyian yang tinggal selepas tentara Amerika memusnahkan cakera keras terakhir dan pergi. Inilah sahaja nilai kami di mata Amerika. Hubungan kontrak yang hanya bertahan selagi kami membayar. Sekutu yang seperti mesin layan diri yang akan mematikan Swiss apabila tahap risiko jatuh di bawah 5%. Dari radio, kedengaran lagi bunyi batuk tarik. Selang masanya lebih pendek dari tadi. Ini bermakna baki bateri semakin berkurangan. Di tangan saya, kad nama yang saya keluarkan tadi masih terpegang. Renyuk, Agensi Teknologi Pertahanan Malaysia. Orang-orang yang saya hina dan halau 4 tahun lalu. Peluru berpandu buatan Malaysia, macam mainan, kata saya ketika itu. Wajah pegawai perhubungan itu terbayang di pikiran saya. Walaupun dihina, dia menunduk dan menghulurkan kad namanya. Kad nama yang saya tidak ambil dan biarkan jatuh ke lantai. Dia kutip dan letakkan dengan senyap di atas meja saya sebelum pergi. Kad nama itu terselit di dalam dompet saya dan bertahan selama 4 tahun. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya menekan nomor itu sekali lagi. Percobaan pertama tadi terputus, bunyi deringan kedengaran. Sekali, 2 kali, 3 kali.
Di antara deringan yang seakan-akan akan terputus, siling bunker bergegar sekali lagi. Pada deringan keempat, panggilan saya dijawab. Saya mendengar bahasa Melayu. Bibir saya kering kontang. Saya terpaksa menggunakan bahasa yang tidak pernah saya gunakan dalam 22 tahun kerjaya tentara saya. Ayat-ayat janggal yang saya pelajari di kelas bahasa Melayu, yang dipaksa oleh ayah saya sebelum saya belajar di UK, terpacul di hujung lidah saya. Ini Abu Dhabi, tolong kami. Saya minta maaf atas kelakuan saya 4 tahun lalu. Kami perlukan perisai langit. Tolonglah, tata bahasa saya pasti teruk. Tetapi pada saat itu, yang tinggal hanyalah sekeping kad nama yang renyuk dan harga diri yang hancur. Tangan saya masih menggeletar selepas meletakkan telepon. Saya tidak ingat dengan tepat apa yang dikatakan oleh orang di hujung talian. Sesuatu seperti, kami akan semak, sila tunggu. Tetapi saya tidak pasti. Adakah negara yang telah saya halau 4 tahun lalu akan menghulurkan bantuan? Di seberang radio, nafas tarik menjadi semakin pendek, dan di dalam bunker, hanya cahaya merah lampu kecemasan yang tinggal. Fikiran bahwa bantuan tidak akan tiba menusuk hingga ke tulang sumsum. Tetapi 18 jam kemudian, menara kawalan di landasan tentara Abu Dhabi menghubungi saya. Sebuah pesawat pengangkut yang tidak dikenali meminta kebenaran pendaratan kecemasan. Kewarganegaraannya, Malaysia. Jenis pesawat, C-130. Suara askar di menara kawalan kedengaran hairan. Tuan Pengarah, Malaysia? Kenapa Malaysia menghantar pesawat pengangkut ke sini? Saya pun tidak tahu. Saya tidak sangka mereka akan benar-benar datang. Ribut pasir sedang melanda landasan, dan drone Iran masih berlegar di ruang udara. Cuba mendarat dalam keadaan sebegini adalah gila. Saya menghidupkan CCTV landasan. Di sebalik angin pasir, fuselage kelabu C-130 kelihatan terumbang-ambing semasa ia turun. Sebaik saja tayarnya mencecah landasan, tiang-tiang pasir terpancut keluar. Ia lebih kelihatan seperti satu nahas berbanding pendaratan. Apabila pesawat itu berhenti dan pintu kargo belakangnya terbuka, saya merapatkan muka saya ke skrin. Saya menjangkakan pasukan khas bersenjata lengkap akan keluar. Sekurang-kurangnya 20 hingga 30 orang tentara yang lengkap berpakaian seragam. Untuk berperang di padang pasir, sekurang-kurangnya seramai itu yang diperlukan. Yang turun dari ruang kargo hanyalah 5 orang. Hanya 5 orang. Mereka tidak memakai uniform, mereka hanya memakai pakaian kerja yang renyuk. Lelaki di hadapan kelihatan dalam lingkungan lewat 50-an, memakai jaket kerja pudar dengan logo syarikat yang separuh terpadam. Rambutnya dipenuhi pasir, dan kukunya kotor dengan minyak. Di belakangnya, seorang lelaki muda dengan rambut kusut dan cermin mata berbingkai tanduk, seorang lelaki pertengahan umur berbadan tegap, dan seorang lagi yang kelihatan seperti juru bahasa. Orang terakhir memeluk 2 buah komputer riba lama di kedua-dua belah tangannya dan tersadung semasa menuruni tanjakan. Dia terjatuh di atas pasir, berusaha sedaya upaya untuk tidak melepaskan komputer riba itu. Itulah sahaja bantuan yang dihantar oleh Malaysia. Saya menyambut mereka di pintu masuk bunker. Lelaki di hadapan mendekati saya. Juru bahasa berdiri di sebelahnya. Apabila dia bersuara, lohat utara Malaysia kedengaran pekat. Juru bahasa menerjemahkannya. Saya Farid, Ketua Jurutera Sistem Perisai Langit. Di mana pelancarnya? Tiada ucapan salam, tiada jabat tangan. Dia tidak meminta taklimat. Perkataan pertama yang keluar dari mulutnya ialah lokasi pelancar. Saya terkejut. Sejujurnya, saya marah. Adakah mereka faham betapa seriusnya keadaan ini? Apa yang mereka fikir boleh lakukan dengan hanya 5 orang dan beberapa buah komputer riba? Terdengar bunyi dengusan dari belakang. Ia adalah Richard. Richard, yang sedang bersandar di pintu masuk bunker menunggu kendaraan berperisai pengundurannya, memandang pasukan Malaysia itu dari atas ke bawah, kemudian menyilangkan tangannya. Memasang peralatan dalam masa sehari dengan jumlah orang seramai itu kerja bunuh diri. Walaupun dalam bahasa Inggris, maksudnya jelas tanpa memerlukan terjemahan. Lelaki bernama Farid itu langsung tidak memandang Richard. Seolah-olah mengabaikan bunyi angin, dia menoleh dan meninjau bahagian dalam bunker. Pengabaiannya itu lebih tajam daripada dengusan Richard. Menteri Pertahanan Al Nahyan juga berada di situ.
Ekspresi wajah menteri menjadi tegang apabila melihat 5 orang anggota pasukan Malaysia itu. Sambil mengangkat pergelangan tangannya yang berjam emas, dia menunjuk ke arah saya. Mansur, inikah bantuan yang kamu panggil? Kekecewaan dalam suaranya terasa seperti pisau. 5 orang? Adakah kamu pikir 5 orang boleh melakukan apa yang 20 orang tentara Amerika tidak dapat lakukan? Bunyi decakan lidah menteri bergema di dalam bunker. Saya tiada jawaban. Saya juga berpikiran sama. Pada masa itu, Farid mengatakan sesuatu kepada juru bahasa. Juru bahasa mendekati saya dan menyampaikan, dia minta 3 orang kaki tangan tempatan. Taklimat tidak diperlukan, dia mahu menyambungkan kabel ke pelancar. Saya tidak percaya apa yang saya dengar apabila dia berkata dia mahu melangkau taklimat. Maksud saya, telinga saya. Mahu memulakan kerja tanpa memahami keadaan sistem pertahanan udara bunker ini, korak serangan Iran, atau betapa teruknya hingga radar? Bukankah itu sikap yang melulu, malah hampir kepada kejahilan? Tetapi saya tidak berada dalam kedudukan untuk menolak. Saya menugaskan Zaid dan 2 orang pengawal. Farid mengeluarkan sepanah dari poket jaketnya. Saya tidak tahu sejak bila dia memegangnya. Gerak-gerinya begitu semula jadi, sehingga kan saya fikir dia mungkin telah menggenggamnya sejak dari lapangan terbang lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan keluar dari bunker, menuju ke arah pelancar. Ribut pasir sedang bertiup, dan suhu melebihi 45 derajat Celcius. Dia tidak memakai topeng gas. Lelaki pertengahan umur yang tegap itu mengikutinya, manakala lelaki muda bercermin mata tanduk itu tinggal di dalam bunker, masih memeluk komputer ribanya. Lelaki muda itu mencangkung di sebelah konsol dan membuka komputer ribanya. Ia adalah model lama. Permukaannya dipenuhi pelekat dan bucunya telah tercalar. Dia menyambungkannya terus ke port pelayan radar perisai langit. Dia mula menaip, dan kelajuannya seperti mesingan. Saya tidak bergurau. Satu-satunya bunyi yang hidup di dalam bunker itu ialah bunyi papan kekunci itu. Kira-kira 30 saat kemudian, sesuatu muncul di skrin komputer riba, jadwal yang padat dengan nombor dan koordinat. Zaid sedang melihat skrin itu dari sebelahnya. Mata Zaid membulat. Ini adalah jejak drone yang terlepas oleh sistem Amerika. Zaid berkata sambil menoleh ke arah saya. Suaranya bergetar. Lelaki muda bercermin mata tanduk itu, saya kemudian mendapat tahu namanya Hafiz, dengan hanya satu komputer riba, telah memaparkan 50 jejak drone halus yang gagal dikesan oleh sistem Patriot Amerika selama 2 hari dalam sekelip mata. Bagaimana mungkin apabila radar telah mati? Radar perisai langit, walaupun dalam mod manual, menyimpan data log, dan Hafiz telah menarik data itu terus dengan komputer ribanya. Tentara Amerika mungkin berpikir bahwa apabila sistem mereka dimatikan, data akan hilang bersama-samanya. Tetapi reka bentuk perisai langit adalah berbeza. 50 garisan jejak terbentang di skrin. Laluan pencerobohan drone Iran terdedah sepenuhnya. Dari mana ia terbang, pada ketinggian berapa ia masuk, dan corak gerakan mengelak yang digunakannya, semuanya kelihatan. Walaupun ketika sistem Patriot masih beroperasi, kami tidak mempunyai maklumat ini. Sistem Amerika tidak mengumpul data di luar zon VIP. Tetapi sebuah komputer riba lama telah menterbalikkan keseluruhan titik buta itu. Richard melihat skrin itu dari pintu keluar. Langkahnya terhenti. Dia mengeluarkan tabletnya, menyemak sesuatu, kemudian menggelengkan kepalanya. Dia berpaling ke arah kendaraan berperisainya tanpa menoleh ke belakang. Tetapi pada saat itu, saya perasan langkah Richard lebih laju dari sebelumnya. Lelaki yang tadinya berjalan dengan santai kini berjalan dengan pantas. Dia sedang melarikan diri. Ia adalah saat di mana manusia data dikalahkan oleh data. Menteri Al-Nahyan datang ke sebelah saya. Ekspresinya berbeza dari tadi. Matanya yang memandang skrin itu kelihatan bergetar. Mansur, apa sebenarnya yang mereka ini lakukan? Buat pertama kalinya, terdapat nada kagum dalam suara menteri. Saya tidak tahu, saya tidak dapat menjawab, hanya satu perkara yang pasti. Dalam masa 30 menit selepas ketibaan 5 orang yang memakai pakaian kerja itu, suasana di dalam bunker ini telah berubah. Cahaya merah lampu kecemasan masih sama, tetapi di antara bunyi papan kekunci, sesuatu mula bernafas. Terdapat keretakan dalam keputusasaan. Keretakan yang sangat halus. Sama, ada ia boleh dipanggil harapan,
Saya masih belum tahu. 50 jejak drone yang dipaparkan oleh Hafiz adalah harapan, tetapi harapan tidak bertahan lama. Tidak sampai sejam selepas radar perisai langit diaktifkan sepenuhnya, skrin menjadi putih sepenuhnya. Penggerak palsu. Terdapat lebih 300 daripadanya. Radar yang tersilap menganggap habat tanah padang pasir sebagai musuh mengeluarkan amaran seperti orang gila. Pasir yang dipanaskan sehingga 45 derajat Celcius pada siang hari mengeluarkan sinaran haba pada waktu malam, mengganggu sepenuhnya sensor radar. Mustahil untuk membezakan sama ada titik merah di skrin adalah peluru berpandu sebenar atau image palsu yang timbul dari lantai padang pasir. Sistem Patriot juga menghadapi masalah dengan hingar ini. Walaupun telah ditempatkan di Timur Tengah selama lebih 20 tahun, tentara Amerika tidak pernah menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Jadi, bagaimana mungkin sistem Malaysia yang baru tiba dapat menyelesaikannya? Hafiz menanggalkan cermin matanya dan menggosok matanya. Ia adalah kali pertama dia berhenti menaip selepas 30 menit. Fokus matanya yang merenung skrin kelihatan kabur. Algoritma asas yang mereka bawa dari Malaysia telah ditala untuk iklim sederhana. Perubahan haba yang melampau di padang pasir adalah pemboleh hubah yang tidak dijangka dalam peringkat reka bentuk. 300 titik merah berkelip di skrin komputer riba, tetapi tiada siapa yang tahu berapa banyak ancaman sebenar di antaranya. Dalam keadaan ini, pemintasan adalah mustahil. Kami tidak boleh menembak ke semua 300 peluru, dan jika kami tidak menembak, mungkin ada peluru berpandu sebenar yang bercampur di dalamnya. Bau yang aneh datang dari satu sudut bunker. Ia adalah mandi yang dibawa oleh anggota tempatan. Hidangan nasi Arab yang dicampur dengan daging kambing dan nasi dihidangkan di atas dulang besar. Tiada siapa yang makan sejak pasukan Malaysia tiba. Ia disediakan oleh tukang masak tempatan yang membuka stor makanan kecemasan. Saya menjangkakan pasukan Malaysia akan meminta sudu dan garpu. Tetapi Farid adalah yang pertama duduk di hadapan dulang dan mula makan dengan tangan kosong. Tiada teragak-agak. Anggota tempatan yang duduk di sebelahnya membulatkan mata. Di dunia Arab, berkongsi makanan dengan tangan kosong adalah sesuatu yang biasanya dilakukan di kalangan ahli keluarga. Farid tidak mungkin tahu tentang maksud itu. Dia mungkin hanya duduk kerana lapar, tetapi saya melihat ekspresi wajah anggota tempatan berubah secara halus. Ketegangan mereka sedikit reda. Apabila Farid selesai makan dan berdiri, saya menjangkakan dia akan menuju ke bilik mesyuarat jeneral. Menteri Al-Nahyan telah memanggil mesyuarat operasi kecemasan. 4 jeneral dan kaki tangan mereka telah berkumpul di bilik mesyuarat di tingkat 2 bunker. Tetapi Farid tidak menaiki tangga. Dia berjalan ke arah seseorang yang sedang mencangkung di hadapan monitor tambahan di sudut bunker. Ia adalah Zaid, operator radar berpangkat rendah, pemuda berusia 20-an yang selalu dihina dan disuruh membuat kopi oleh juru teknik Amerika. Saya sendiri tidak tahu namanya sehingga baru-baru ini. Saya hanya memanggilnya operator di sana. Farid mencangkung di atas lantai di sebelah meja sempit Zaid. Juru bahasa, Azlan, berdiri di sebelahnya. Farid menunjuk ke skrin radar dan menanyakan sesuatu. Azlan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Adakah kamu tahu bahwa corak hingar ini berubah setiap malam? Mata Zaid membulat. Ini mungkin kali pertama seseorang di bunker ini menanyakan soalan teknikal kepadanya. Zaid mengeluarkan buku nota usang dari poketnya. Ia dipenuhi dengan nombor dan graf yang ditulis dengan pensel. Dia telah merekodkan secara manual korelasi antara perubahan haba tanah padang pasir mengikut massa dan hingar radar. Farid mengambil buku nota itu. Tangannya yang menyelak halaman demi halaman menjadi perlahan. Dia pasti boleh membaca nombor-nombor itu tanpa terjemahan. Selepas selesai meneliti setiap halaman, Farid menepuk bahu Zaid sekali. Azlan menterjemah. Dia kata kamu seorang jurutera yang hebat. Mata Zaid menjadi merah. Ini adalah perkataan yang tidak pernah didengarinya selama 2 tahun bekerja di bunker ini. Juru teknik Amerika hanya menganggap Zaid sebagai budak suruhan. Para jeneral pula tidak tahu namanya. Tetapi seorang lelaki Malaysia yang baru tiba melayan buku nota usang budak itu seperti harta karun. Farid membawa buku nota itu kepada Hafiz. Dia membukanya dan menunjukkan kepadanya, bercakap beberapa patah perkataan. Ekspresi Hafiz berubah. Dia menolak cermin matanya ke atas,
kemudian meletakkan buku nota itu di sebelah konsol dan mula menaip. Kelajuannya lebih pantas dari tadi. Ia adalah proses mengintegrasikan data tulisan tangan Zaid ke dalam algoritma pertempuran perisai langit, bukan alat pengukur canggih, tetapi nombor yang ditulis dengan pensel sedang menampal titik buta sistem bernilai berbilion dolar. Catatan Zaid bahwa corak hingar berubah secara mendadak apabila haba tanah menurun dengan cepat antara jam 2 dan 4 pagi adalah kuncinya. Tentara Amerika hanya menyerah pada waktu ini. Hingarnya terlalu teruk sehingga mereka menghentikan pengawasan sama sekali. Tetapi Zaid tidak berputus asa dan telah memerhatikan korak itu setiap malam. Sementara Hafiz mengubah suai kode, bunyi penggerak kedengaran dari luar, dari arah pelancar. Jurutera bernama Izzuddin berlari masuk. Dia berkata pasir telah tersekat di paksi putaran radar. Pasir halus gurun yang masuk melalui lubang pengudaraan telah menghakis celah-celah jentera jitu itu. Jika paksi putaran berhenti, radar akan mati. Jika radar mati, tidak kira betapa baiknya algoritma itu diubah suai, ia tidak akan berguna. Lampu amaran beban lampau sudah pun menyala merah. Izzuddin mencari topeng. Tiada. Kerana tergesa-gesa keluar dari Malaysia, mereka tidak sempat membawa topeng gas. Ia adalah kali pertama dan terakhir saya melihat Izzuddin teraga-aga. Dia berdiri diam selama kira-kira 1 saat, kemudian mengangguk sekali dan membuka pintu bunker. Di luar adalah neraka. Ribut pasir bertiup kencang, seolah-olah mau mengoyakkan kulit, dan suhunya hampir 40 darjah Celcius walaupun pada waktu malam. Izzuddin berlari ke dalamnya. Tanpa topeng, tanpa goggle, saya melihatnya melalui CCTV. Izzuddin memanjat ke atas paksi putaran radar dan mula mengaut pasir dengan tangan kosong. Pasir menutupi mata dan hidungnya, tetapi dia tidak berhenti. Kepantasan dia mengaut pasir, segenggam demi segenggam, kelihatan seperti mesin. Dia kelihatan seperti tiada emosi, tetapi sebenarnya dia telah mengetepikan emosinya. Selepas membersihkan pasir dari paksi putaran, masalah belum berakhir. Suhu di pangkalan radar terlalu tinggi. Cecair penyejuk tidak mencukupi. Tiada cara untuk mendapatkan cecair penyejuk di tengah-tengah padang pasir ini. Izzuddin kembali ke bunker dan mengeluarkan botol air dari beg galasnya. Bekalan untuk sehari. Di padang pasir, sebotol air adalah nyawa. Izzuddin menuangkan air itu ke dalam saluran penyejuk penjana. Tiada setitik pun yang tinggal. Seorang anggota tempatan di sebelahnya menjerit. Dalam bahasa Arab, tetapi saya tahu maksudnya. Kamu gila? Izzuddin tidak menjawab. Dia meletakkan botol kosong itu di lantai dan berjalan semula ke arah pelancar. Saya melihat adegan itu melalui CCTV. Saya bangun dari kerusi saya. Sama ada saya bangun sendiri atau tidak, saya tidak ingat. Kaki saya bergerak dahulu. Saya mengambil tuala dan air dari stor peralatan. Saya membuka pintu bunker dan melangkah ke dalam ribut pasir. Selama 22 tahun, seorang lelaki yang hanya duduk di kerusi komander buat pertama kalinya berlari ke lapangan. Jurutera Izzuddin sedang duduk di bawah pelancar. Matanya merah padam dan kulit di belakang tangannya terkoyak akibat pasir, menampakkan darah. Apabila saya menghulurkan tuala, Izzuddin mengangkat kepalanya. Dia kelihatan terkejut. Dia mungkin tidak menjangkakan. Pengarah operasi akan keluar sendiri. Saya pun tidak tahu kenapa saya keluar. Cuma saya tidak boleh duduk diam. Di hadapan seorang lelaki yang sanggup menuangkan air minumannya sendiri untuk menyelamatkan jentera negara lain, seorang askar negara itu tidak boleh hanya duduk di kerusi dan memandang monitor. Saya mengelap pasir dari muka Izzuddin dengan tuala. Saya menghulurkan air. Izzuddin mengambil air itu, minum seteguk, dan kemudian coba menuang bakinya ke dalam penjana sekali lagi. Saya memegang tangannya. Sambil menggelengkan kepala, saya memberi isyarat supaya dia minum. Izzuddin memandang saya seketika, kemudian meminum air itu. Kami tidak dapat berkomunikasi dengan kata-kata, tetapi pada saat itu, sesuatu telah disampaikan. Apabila saya kembali ke bunker, Hafiz telah melepaskan tangannya dari papan kekunci. Skrin telah berubah, 300 titik hingar telah hilang, dan 2 titik yang jelas tinggal. 2 drone halimunan Iran menghampiri dari jarak 10 km. Algoritma yang diintegrasikan dengan data tulisan tangan Zaid telah menapis isyarat palsu dari haba padang pasir.
Ia telah memilih 2 yang sebenar dari antara 300 yang palsu. Bunker menjadi senyap. Semua orang memandang skrin. Radar yang tadinya mati dan putih kini sedang bernafas. Zaid berdiri sambil memeluk buku notanya ke dada. Buku nota usang itu telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh peralatan bernilai berbilion-bilion. Dari satu sudut bunker, kedengaran bunyi seseorang menahan nafas, bunyi tangisan yang ditahan. Saya tidak memeriksa siapa orangnya. Mungkin itu adalah saya. Jam 4 pagi. Selepas algoritma yang diintegrasikan dengan data Zaid berjaya mengesan 2 drone halimunan, suasana di dalam bunker, walaupun tegang, diselubungi sedikit kelegaan. Hafiz sedang menyempurnakan kod di hadapan monitor, manakala jurutera Izzuddin telah keluar semula untuk memeriksa status penyejukan pelancar. Ketua jurutera Farid pula sedang menyelaraskan jadwal shift dengan juru bahasa Azlan dan anggota tempatan di satu sudut bunker. Subuh di padang pasir begitu sunyi. Bedilan bom telah berhenti seketika. Ia adalah masa untuk Iran bersiap sedia untuk serangan seterusnya. Saya tidak menyukai kesunyian itu. Sesiapa yang telah bekerja di bunker ini selama 22 tahun akan tahu secara naluri bahwa ia adalah ketenangan sebelum ribut. Skrin radar adalah yang pertama mengesannya. Beberapa sumber pelancaran dikesan serentak dari laut di sebelah timur. Bukan satu, bukan dua. Hafiz berhenti menaip dan merapatkan mukanya ke skrin. Azlan membaca nombornya. 200, 200 unit. Udara di dalam bunker seakan membeku. Iran telah melancarkan serangan drone serentak terbesar dalam sejarah. 200 unit sedang membentuk formasi dan melintasi Teluk Parsi. Kebanyakan jejak mereka menuju ke arah kawasan perumahan di pinggir Abu Dhabi, tempat Tarik berada. Saya mencapai radio. Saya perlu mendengar suara Fatimah. Apabila saya menala frekuensi, bunyi batuk Tarik adalah yang pertama kedengaran di sebalik bunyi statik. Saya bertanya tentang baki bateri. Fatimah membaca nombornya. 23%, kurang dari 1/4 bateri kecemasan 3 jam itu yang tinggal. Nafas Tarik lebih lemah dan tidak teratur berbanding tadi. Paru-paru kanak-kanak itu hampir mencapai hadnya. Pada masa itu, seluruh bunker menjadi gelap gelita. Malah lampu kecemasan pun terpadam. Kegelapan yang sempurna. 3 saat, 5 saat, 7 saat. Tiada apa yang kelihatan. Kedengaran jeritan seseorang dan bunyi peralatan jatuh ke lantai. Ia adalah serangan gangguan isyarat dari Iran. Bukan sekadar pengeboman, tetapi peperangan elektronik. Isyarat gangguan yang kuat telah melumpuhkan keseluruhan sistem kuasa bunker, malah panel kawalan penjana kecemasan pun tidak berfungsi. Selepas 7 saat, bateri sandaran diaktifkan dan lampu kecemasan menyala semula, tetapi bekalan kuasa utama mati sepenuhnya. Semua skrin konsol terpadam. Sistem perisai langit juga terpaksa beralih ke mod penjimatan kuasa sementara. Radar telah berhenti. Skrin yang tadinya menjejaki 200 jejak kini menjadi cermin hitam, hanya memantulkan wajah saya. Hafiz menterbalikkan komputer ribanya. Ia beralih kepada kuasa bateri dalaman. Skrin menyala, tetapi sambungan radar terputus. Ini karena pelayan pusat perisai langit telah memasuki mod penjimatan kuasa. Untuk menghidupkannya semula, ia memerlukan kuasa utama, dan tiada tanda-tanda kuasa utama akan kembali. Hafiz menanggalkan cermin matanya dan menutup matanya. Mungkin selama 3 saat, dia membuka matanya semula dan mula menaip. Dia sedang mencoba sesuatu, tetapi baki baterai komputernya menunjukkan 42%. Masa semakin suntuk. Tidak lama selepas itu, telepon satelit berdering. Ketua jurutera Farid menjawabnya. Panggilan dari Malaysia. Ia adalah pengarah Kim dari Pusat Kawalan Bersama. Bunker itu begitu sunyi sehingga kan suara dari pembesar suara telepon satelit itu bergema di dinding. Semua orang dapat mendengarnya. Walaupun dalam bahasa Melayu, Azlan menerjemahkannya secara serentak dalam bisikan. Ketua Farid, keadaan di sana sudah tiada harapan. Kuasa terputus, radar pun mati. Jika perisai langit dilihat gagal dalam pertempuran sebenar, semua peluang ekspor masa depan akan tertutup. Ini melibatkan masa depan industri pertahanan Malaysia. Segera naik kendaraan kedutaan. Suara pengarah Kim kedengaran cemas namun tegas.
Ia bukan kebencian, tetapi perhitungan. Logiknya ialah jika perisai langit gagal di padang pasir ini, keseluruhan industri pertahanan Malaysia akan terjejas. Maksudnya ialah keluar dari situ untuk meminimumkan kegagalan. Struktur logiknya sama seperti manual pengunduran tentara Amerika. Jika nombornya tidak menguntungkan, hentikan kerugian. Farid memegang telepon satelit di telinganya. Dia tidak menjawab. Suara pengarah Kim terus kedengaran. 1 jam. Dalam masa 1 jam, kendaraan berperisai kedutaan akan tiba. Semua kaki tangan mesti naik. Ini adalah arahan. Perkataan arahan jatuh di dalam bunker. Seluruh pasukan Malaysia memandang Farid. Hafiz berhenti dengan tangannya di atas papan kekunci dan jurutera Izzuddin yang baru kembali dari luar, berdiri di pintu bunker. Pada masa itu, suara Richard kedengaran dari sudut bunker. Dia masih belum pergi. Nampaknya dia sedang menunggu kendaraan berperisai terakhir. Richard menyilangkan tangannya dan memandang pasukan Malaysia. Cepat lari. Besi-besi buruk itu akan cair di bawah matahari padang pasir dalam masa sehari. Bahasa Inggrisnya bergema di dinding bunker. Tiada terjemahan diperlukan. Nada ejekan adalah universal. Sudut bibir Richard ternaik. Dia mahu melihat pasukan Malaysia pergi. Dia mahukan pengesahan bahwa dia betul. Saya pergi ke hadapan Farid. Saya terpaksa menahan air mata. Orang-orang ini datang dari negara yang telah saya halau 4 tahun lalu. Namun, mereka menentang ribut pasir dan membaiki radar dengan tangan kosong dan menuangkan air minuman mereka ke dalam mesin. Itu sudah cukup. Saya tidak berhak meminta lebih daripada ini. Saya berkata kepada Azlan, tolong terjemahkan. Katakan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan secukupnya. Jangan mati sia-sia, kembalilah ke tanah air kamu. Azlan menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Farid memandang saya. Dia menggenggam telepon satelit dengan tangannya yang kotor dengan minyak. Wajahnya tidak dapat dibaca, bukan marah, bukan sedih, tetapi wajah seseorang yang telah membuat keputusan. Farid berkata sepatah kepada Azlan. Azlan berpaling kepada saya dan menterjemah. Kami boleh meninggalkan mesin, tetapi kami tidak boleh meninggalkan nyawa. Ia adalah ayat yang ringkas. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ia lebih pendek. Tetapi ayat itu mengubah suasana di dalam bunker. Ejekan Richard, arahan pengarah Kim, air mata saya, semuanya terhenti di hadapan satu ayat itu. Wajah Tarik terbayang di pikiran saya. Kanak-kanak berusia 9 tahun yang mungkin sedang memandang keluar tingkap dengan alat bantuan pernafasannya. Lelaki bernama Farid ini tidak tahu nama atau wajah kanak-kanak itu, tetapi dia tahu bahwa di suatu tempat ada nyawa yang sedang terancam. Itu sahaja sudah cukup. Farid memandang telepon satelit di tangannya. Suara pengarah Kim masih kedengaran. Farid membuka bahagian belakang telepon. Dia mengeluarkan bateri dan meletakkannya di atas lantai. Dia memijaknya dengan kasutnya. 2 kali. Bekas bateri itu retak, menampakkan papan litar. Sekali lagi, ia hancur sepenuhnya. Dia telah memusnahkan sendiri cara untuk menerima arahan. Semua mata di dalam bunker tertumpu pada hujung kasut Farid. Serpihan bateri yang hancur bertaburan di atas lantai. Farid berjalan ke pintu keluar bunker. Dia menutupnya. Dia memusingkan tuil kunci. Klang! Pintu itu ditutup secara paksa dari dalam. Ia tidak boleh dibuka dari luar. Farid berpaling dan memandang seluruh pasukan Malaysia. Dia berkata sepatah. Azlan menterjemah. Senjata yang kami cipta, kami sendiri yang akan buktikannya. Jurutera Izzuddin mengangguk. Hafiz sudah pun menaip. Dengan komputer riba yang mempunyai baki bateri 42%, dia mula memasukkan kodeboot semula manual untuk pelayan perisai langit. Wajah Richard menjadi pucat. Pintu bunker terkunci, jadi dia juga tidak boleh keluar. Richard berlari ke arah pintu, tetapi tuil kunci tidak berganjak. Dia menoleh ke arah Farid dan menjerit, "Kamu gila. Kita semua akan mati di sini." Farid tidak menjawab. Dia sudah pun mencangkung di sebelah Hafiz, melihat skrin komputer riba. Seolah-olah kewujudan Richard tidak berada dalam pandangannya. Azlan memegang satu lagi telepon satelit. Talian kecemasan yang diberikan oleh kedutaan Malaysia. Ia berdering. Ia adalah seorang kaki tangan kedutaan. Panggilan
untuk memberitahu masa ketibaan kendaraan pengunduran. Azlan menjawab telepon, dan tiba-tiba suaranya meninggi. Jeritan yang bercampur antara bahasa Melayu dan Arab bergema di dalam bunker. Tuan-tuan ni tahu tak, mereka ni dah 3 hari 3 malam tak minum air semata-mata nak selamatkan negara orang. Nak hukum ke apa? Buatlah apa tuan suka. Dia menggenggam telepon seolah-olah mahu menghempasnya ke dinding, menjerit dengan kata-kata kesat. Ia bukan juru bahasa yang bercakap, tetapi seorang manusia yang telah meletup. Mata Azlan merah padam. Dia juga tidak tidur selama 3 hari. Panggilan terputus. Hanya bunyi papan kekunci yang tinggal di dalam bunker. Jari jemari Hafiz tidak berhenti. Baki bateri komputer riba telah menurun kepada 38%. Barisan kod memenuhi skrin. Dia sedang mencipta laluan pintas untuk menghidupkan semula pelayan perisai langit tanpa kuasa utama. Ia adalah kaedah yang tiada dalam reka bentuk. Sesuatu yang dicipta di tempat kejadian. Skrin radar masih terpadam. Dan di luar, 200 drone sedang terbang ke arah Abu Dhabi. Bateri semakin berkurangan, masa semakin suntuk. Tetapi pintu bunker terkunci. Pintu yang dikunci oleh Farid adalah satu pengisytiharan bahawa mereka tidak boleh melarikan diri dan satu tekad untuk berjuang hingga ke akhir. Apabila bateri komputer riba Hafiz menunjukkan 31%, kursor hijau berkelip di skrin. Kod boot semula telah berjaya. Pelayan perisai langit keluar dari mod penjimatan kuasa dan lampu pada konsol radar menyala. Seseorang di dalam bunker menjerit kegembiraan. Tetapi ekspresi Hafiz tidak ceria. Sambil menunjuk nombor di skrin, dia berkata kepada Farid, "Azlan berbisik kepada saya. Penyejuk pusat pelancar telah berhenti. Suhu sistem melebihi 100 darjah. Walaupun radar hidup semula, ia tidak berguna jika kami tidak boleh menembak peluru berpandu. Jika unit penyejukan pelancar tidak berfungsi, bahan pendorong peluru berpandu akan meletup sendiri akibat terlalu panas. Ia bukan pemintasan, tetapi kami yang akan meletup dahulu. Puncanya adalah pasir. Debu halus yang unik di padang pasir telah terkumpul di dalam kipas penyejuk, menghalangnya daripada berputar. Sistem Patriot mempunyai sistem penyejukan tertutup, jadi tiada ruang untuk pasir masuk, tetapi reka bentuk perisai langit adalah berdasarkan iklim semenanjung Malaysia. Struktur penyejukan yang direka untuk menahan musim sejuk 20 darjah Celcius telah tewas kepada pasir dan haba padang pasir. Wajah Farid menjadi tegang. Ini bukan masalah yang boleh diselesaikan dengan perisian. Seseorang perlu keluar dan menyentuh mesin itu secara fizikal. Jurutera Izzuddin adalah yang pertama bergerak. Dia mengambil sarung tangan kalis api dari kabinet peralatan bunker. Hanya ada sepasang. Sambil memakai sarung tangan itu, dia memusingkan tuil kunci pintu bunker. Farid mengangguk. Apabila pintu terbuka, haba padang pasir meluru masuk seperti dinding. Walaupun pada waktu malam, haba tanah tidak hilang, menjadikan udara itu sendiri panas. Izzuddin berlari keluar. Tiada sut kalis api, hanya sepasang sarung tangan kalis api di atas pakaian kerjanya. Saya menghidupkan CCTV. Pelancar terpapar di skrin. 8 tiup pelancar perisai langit berdiri condong ke arah langit padang pasir, dan di tengah-tengahnya, pipe penyejuk berwarna merah menyala. Haba itu menyebabkan udara beralun. Udara panas kelihatan menyelubungi pipe itu. Izzuddin memanjat struktur pelancar. Struktur itu tiada susur tangan atau tangga. Satu-satunya tempat untuk memijak ialah dulang kabel. Dia memijak kabel dan menarik badannya ke atas. Pergerakannya kasar tetapi tepat. Ia adalah badan seseorang yang telah memanjat jentera selama berpuluh-puluh tahun. Tangannya mencapai injap penyejuk. Haba itu pasti terasa walaupun melalui sarung tangan kalis api. Izzuddin memegang pemegang injap dan memutarkannya. Ia tidak bergerak, pasir telah tersekat di ulir skru, menyebabkannya melekat. Dia memegangnya dengan kedua-dua belah tangan dan menggunakan seluruh berat badannya. Ia masih tidak bergerak. Di skrin CCTV, lengan Izzuddin kelihatan menggeletar. Sesuatu seperti asap mula keluar dari hujung salah satu sarung tangan kalis api. Sarung tangan itu mula cair. Ia adalah hasil yang dijangkakan apabila memegang pipe logam bersuhu lebih 100 darjah dengan sarung tangan biasa. Izzuddin menanggalkan sarung tangannya. Tangan kirinya.
Dia menggigit dan menanggalkan sarung tangan yang cair itu dengan giginya, kemudian memegang injap itu dengan tangan kosong. Bau hangit tidak dapat dihidu melalui CCTV, tetapi saya nampak mulut Izzuddin terbuka, dia menjerit. Dalam keadaan itu, dia memutarkan injap, separuh pusingan. Injap itu berpusing kira-kira separuh. Mungkin kedengaran bunyi decitan apabila pasir itu tertanggal. Satu pusingan lagi. Injap itu terbuka sepenuhnya. Cecair penyejuk yang terlalu panas menyembur keluar dari pipe, mengeluarkan uap putih. Izzuddin tergelincir dari pelancar, terkena uap itu. Dia terduduk di atas pasir. Dia memeluk tangan kirinya ke dada. Di dalam bunker, saya bukan satu-satunya yang menonton adegan itu. Ketua pengawal Faisal berdiri di hadapan skrin CCTV. Dia adalah salah seorang yang hampir melarikan diri sebelum Richard pergi, tetapi akhirnya tinggal. Dia mungkin sedang menunggu masa yang sesuai untuk melarikan diri, tetapi matanya terpaku pada image Izzuddin di skrin. Image seorang lelaki, bukan askar negaranya sendiri, memegang pipe 100 darjah dengan tangan kosong dan menelan jeritannya. Bibir Faisal bergetar. Di belakangnya, 3 orang pengawal sedang berjalan ke arah pintu keluar. Mereka mau melarikan diri. Faisal berpaling. Dia tidak dapat mencengkam kolar ketiga-tiga mereka serentak. Dia menarik tali ves kalis peluru askar di hadapan dan menjerit. Allah sedang memerhatikan. Orang asing ini pun sanggup berkorban untuk kita, dan kamu mau lari? Jeritan Faisal memukul dinding bunker. 2 askar di belakangnya terhenti. Faisal terus menjerit. Semua orang, ambil air batu dan lari ke pelancar. Mendengar perkataan air batu, para askar saling berpandangan. Di mana ada air batu di pangkalan ini? Apatah lagi dengan bekalan elektrik yang terputus. Tetapi Faisal adalah yang pertama berlari ke arah dewan makan. Masih ada sedikit ais yang tinggal di dalam mesin pembuat ais yang menggunakan penjana kecemasan. Dia mencedok ais yang mula cair itu ke dalam tong air. Seorang askar mengikutinya, kemudian seorang lagi. Ketiga-tiga orang yang coba melarikan diri itu kini membawa tong air dan berlari ke pelancar. Apa yang berlaku di luar direkam oleh CCTV. Orang-orang Faisal sedang menyimbah air batu ke pipe penyejuk pelancar. Izzuddin, yang masih duduk di atas pasir, memandang kosong ke arah seorang askar yang menuangkan air ke tangan kirinya. Mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan kata-kata. Tetapi kesejukan air batu itu tidak memerlukan terjemahan. Pada masa itu, kedengaran bunyi tapak kaki yang asing di pintu masuk bunker, bukan bunyi but tentara. Ia adalah bunyi kasut kulit mewah. Saya menoleh. Menteri Pertahanan Al-Nahyan sedang menuruni tangga bunker, bukan Kandura. Dia memakai vest kalis peluru. Ia adalah kali pertama saya melihatnya memakai vest kalis peluru hitam dan topi keledar, bukan pakaian tradisional mewahnya. Tiada jam tangan emas. Pergelangan tangannya kosong. Menteri berdiri di hadapan saya. Mansur. Suara menteri berbeza. Ia bukan nada memberi perintah. Kereta saya ada cecair penyejuk. Bukan sahaja kereta saya. Semua kereta di tempat letak kereta ada cecair penyejuk. Saya terus faham apa yang dia maksudkan. 3 buah SUV mewah menteri berada di tempat letak kereta pangkalan. Bentley, Rolls-Royce, Mercedes. Setiap satu bernilai lebih 200.000 dirham. Jika cecair penyejuk radiator dikeluarkan, enjin akan rosak. Mustahil, menteri tidak tahu tentang itu. Keluarkan semuanya dan gunakan. Menteri berkata sambil memandang Faisal. Faisal memberi tabik hormat dan berlari keluar. Kedengaran bunyi dari tempat letak kereta. Bunyi logam penutup radiator dibuka dengan sepana. Cecair penyejuk dari enjin bernilai 200.000 dirham dicurahkan ke dalam baldi. 1 kereta, 2, 3. Askar-askar Faisal menghantar baldi-baldi itu secara berganti-ganti ke pelancar. Ia tidak berhenti di situ. Mereka mula mengeluarkan penyejuk pendingin hawa dan cecair penyejuk dari semua kendaraan di tempat letak kereta, tidak kira kendaraan tentera atau awam. 5 kendaraan, 10, 20. Semua kereta di pangkalan itu menyumbangkan cecair penyejuk mereka. Jurutera Izzuddin berdiri, membalut tangannya yang melecur dengan kain bajunya. Dia mula mengarahkan kerja menyambungkan cecair penyejuk yang dibawa oleh para askar ke pipe pelancar. Bahasa Melayu dan Arab bercampur aduk.
tetapi isyarat tangan sudah mencukupi. Pipe di sini, injap di sana, sambungkan hose. Izudin menunjuk, dan para askar berlari. Mereka menyambungkan hose yang diambil dari kendaraan secara sementara ke sistem penyejukan pelancar perisai langit. Ia adalah kerja yang tiada dalam manual. Pembedahan kecemasan yang dicipta di tempat kejadian. Di dalam bunker, Zaid berlari ke arah antena radar. Dia memegang sekeping memo dengan nilai sudut yang diberikan oleh Hafiz di satu tangan. Dengan penjejakan otomatik radar yang tidak stabil, untuk mengimbangi titik buta mekanikal, skop sasaran manual antena perlu diputar secara langsung. Zaid memanjat ke pangkalan antena. Sambil menggigit memo itu, dia memegang pemegang skop sasaran dengan kedua-dua belah tangan. Ia adalah kerja memutarkannya 03 darjah pada satu masa, untuk memadankannya dengan bearing yang ditetapkan oleh Hafiz. Celah-celah peralatan canggih sedang ditampal dengan tangan manusia. Hafiz sedang menaip seperti orang gila di dalam bunker. Aliran dan suhu sistem penyejukan yang ditampal dengan cecair penyejuk kendaraan tidak sama dengan spesifikasi biasa. Cecair penyejuk kereta bukan untuk pelancar peluru berpandu. Tekanannya berbeza, kelikatannya berbeza. Perbezaan itu perlu diperbetulkan dengan perisian. Ia adalah kerja mengubah suai kod kelewatan sasaran dan menukar julat toleransi sensor penyejukan agar sepadan dengan nilai di lapangan. Baterai komputer riba telah menurun kepada 24%. Perlu mengalir di dahi Hafiz, tetapi dia tiada masa untuk mengelapnya. Bacaan suhu mula menurun. 98 darjah, 93, 87. Lampu amaran pada konsol pelancar bertukar dari merah ke jingga. 82, 79. Jingga bertukar menjadi kuning. Di antara orang-orang yang menahan nafas dan memerhatikan skrin di dalam bunker, kedengaran rintihan kecil. Apabila ia mencecah 75 darjah, lampu amaran itu terpadam. Di skrin radar, sasaran musuh mula muncul semula satu persatu. Kesemua 200 titik merah itu muncul. Dan di sebelah setiap titik itu muncul sempadan hijau. Lock on. Sasaran dikunci. Kesemua 200 unit berada dalam keadaan sedia untuk ditembak. Ia adalah perisai yang dicipta oleh tangan melecur orang asing dan air batu orang tempatan. Keajaiban yang dihasilkan oleh cecair penyejuk kereta, buku nota usang, dan komputer riba lama. Ketua jurutera Farid berdiri di hadapan konsol pelancar. 200 titik merah itu mempunyai sempadan kunci hijau. Semuanya dalam keadaan sedia untuk ditembak. Tetapi Farid tidak meletakkan tangannya pada butang. Dia memandang ke bawah pada penutup keselamatan lutsinar di atas konsol. Azlan di sebelahnya berbisik kepada saya. Dia sedang mengira urutan pelancaran. Mereka tidak boleh menembak ke semua 200 serentak. Stok peluru berpandu adalah terhad, dan masalah kepanasan lampau pelancar masih ada. Mengikut manual standar menembak satu persatu, masa tidak akan mencukupi untuk menumpaskan ke semua 200 drone. Farid memanggil Hafiz. Mereka bercakap beberapa patah perkataan. Hafiz menggelengkan kepalanya. Farid berkata sesuatu lagi. Hafiz menggelengkan kepalanya sekali lagi. Kali ketiga, Farid menunjuk ke siling dengan jarinya. Saya tidak faham apa maksudnya. Azlan menumpukan perhatian, kemudian berpaling kepada saya. Ekspresinya aneh. Dia kata, dia akan menggunakan arus terma menaik padang pasir untuk melancarkan 20 peluru serentak. Apa? Melancarkan 20 peluru serentak? Tiada perkara seperti itu dalam manual operasi perisai langit. Baik Patriot maupun Tiasia AD. Tiada sistem pertahanan udara di dunia yang menggunakan taktik sedemikian. Jika trajektori peluru berpandu saling mengganggu, ia boleh berlanggar di udara. Saya faham mengapa Hafiz menggelengkan kepalanya. Ia adalah kerja gila. Tetapi apa yang ditunjuk oleh Farid bukanlah siling, tetapi langit, arus menaik yang kuat, yang berlaku di antara permukaan padang pasir, yang sejuk pada waktu malam dan atmosfera atas yang masih menyimpan haba. Perhitungannya ialah jika peluru berpandu itu menaiki arus itu semasa ia naik, jarak antara trajektori akan melebar. Dia mahu menggunakan angin yang dicipta oleh padang pasir sebagai jarak keselamatan untuk peluru berpandu. Pemboleh hubah haba padang pasir yang dianggap sebagai masalah oleh Patriot selama 20 tahun
Jurutera Malaysia itu coba mengubahnya menjadi senjata. Hafiz mengangguk buat kali keempat. Dia mulai menaip. Ia adalah kod untuk menetapkan semula jujukan pelancaran kepada 20 peluru serentak. Ia bukan sekadar mengubah suai algoritma sedia ada, tetapi lebih kepada menulisnya semula dari awal. Bateri komputer riba menunjukkan 19%. Jari jemari Hafiz bergerak lebih laju. Dia berlomba dengan masa dan bateri pada masa yang sama. Setiap kali barisan kod naik di screen, nombor bateri menurun satu digit, 17, 15, 13. Apabila Hafiz menekan enter buat kali terakhir, bateri berada pada 11%. Farid kembali ke hadapan konsol. Dia meletakkan tangannya pada penutup keselamatan lut sinar. Bukan mengangkatnya, tetapi menumbuknya. Akrilik itu retak, mendedahkan butang pelancaran. Butang merah. Farid memandang sekeliling bungkar sekali. Mansur, Zaid, Faisal, Menteri Al-Nahyan, dan juga Richard yang meringkuk di sudut bungkar. Semua mata tertumpu pada tangan Farid. Lancarkan semua. Suara Farid menggegarkan bungkar. Terjemahan Azlan tidak diperlukan. Farid menekan butang itu dengan kuat. Dia menekannya dengan seluruh tapak tangannya. Seluruh bungkar bergegar, bukan lantai dahulu, tetapi udara yang bergetar. Bunyi pelancaran yang dihantar melalui dinding menghentak jantung saya. Bukan satu tembakan. Ia adalah bunyi berpuluh-puluh tembakan yang dilancarkan serentak. Bunyi letupan berterusan. Boom, boom, boom. Bunyi pelancaran berterusan, seperti mesingan bergema di siling bungkar. Saya menghidupkan CCTV. Dari 8 pelancar, peluru berpandu dilancarkan serentak. Tiang-tiang api membelah langit malam padang pasir. Bukan satu, tetapi 20 tiang api yang merebak seperti kipas. Menaiki arus terma menaik padang pasir, trajektori mereka melebar dan meliputi langit. Ia kelihatan seperti tangan gergasi yang menggenggam langit. Saya melihat skrin radar. Garisan pemintas hijau sedang menuju ke arah 200 titik merah. 1, 2, 3. Titik-titik merah itu meletup dan hilang. Tetingkap pop timbul muncul. Pemintasan berjaya. 5, 6, 10. Kepantasan titik merah bertukar menjadi hijau semakin meningkat. Algoritma yang diintegrasikan dengan data tulisan tangan Zaid menapis hingga ribut pasir dengan sempurna. Ia hanya menyasarkan haba enjin drone Iran dengan tepat. Tiada satu pun peluru berpandu yang tersasar kerana isyarat palsu. Bunker menahan nafas. Titik-titik merah di skrin radar berkurangan dengan kelajuan yang dapat dilihat. 200, 1114, 140, 100. Semakin masa berlalu, skrin menjadi lebih bersih. Tiada siapa yang bercakap. Nombor-nombor itu yang sedang bercakap. 1 menit berlalu. Titik merah jatuh di bawah 50. 2 menit berlalu. 20. Apabila 3 menit berlalu, lebih daripada 180 daripada 200 titik merah telah bertukar menjadi hijau. Kadar pemintasan 90%. Dalam masa 3 menit, sorakan seperti jeritan meletus dari sudut bunker. Seorang askar tempatan menanggalkan topi keledarnya dan melambungkannya ke udara. Askar di sebelahnya memeluknya. Ketua pengawal Faisal jatuh berlutut dan meletakkan dahinya di lantai. 1, 2, 3, 4 askar berlutut di sebelah Faisal. Seluruh bilik kawalan bercampur dengan tangisan, doa, dan sorakan. Saya sedang melihat skrin radar. Di satu sudut skrin, terdapat koordinat rumah Tarik. Kawasan perumahan pinggir Al-Kha. Kawasan yang sama yang telah ditinggalkan oleh Patriot sebagai zon yang tidak bernilai dari segi taktikal. Satu titik merah masih tinggal di atas koordinat itu. Ia adalah peluru berpandu terakhir yang jatuh ke arah rumah Tarik. Nafas, saya terhenti. Garisan pemintas hijau sedang menuju ke titik merah itu, tetapi jaraknya sangat genting. Jantung saya terasa seperti mengira setiap degupan. Garisan pemintas itu menyentuh titik merah. Tetingkap pop timbul muncul. Pemintasan berjaya. Sisa serpihan sifar. Tiada apa yang jatuh di atas rumah Tarik. Kaki saya terasa lemah. Saya terpaksa berpegang pada konsol untuk terus berdiri. Langit yang ditinggalkan oleh Amerika, di atas kepala seorang kanak-kanak yang diklasifikasikan sebagai tidak berharga oleh Amerika, telah dilindungi oleh Malaysia.
Perisai yang dicipta oleh komputer riba lama, cecair penyejuk kereta, dan injap yang diputar dengan tangan kosong telah menyelamatkan nyawa anak saudara saya. Saya mencapai radio. Saya menala frekuensi Fatimah. Bunyi statik yang panjang, tekak saya terasa tercekat. Suara Fatimah kedengaran. Tuan pengarah, bunyi, letupan telah berhenti. Tarik sedang tidur. Dia sedang bernafas. Genggaman saya pada radio menjadi lemah. Saya menggigit bibir saya. Saya pikir saya tidak boleh menangis di dalam bunker, tetapi air mata mengalir di pipi saya. Saya mengeluarkan gambar Tarik dari dompet saya. Gambar itu kelihatan merah di bawah cahaya lampu kecemasan. Dia hidup. Anak itu hidup. CCTV di luar bunker menunjukkan langit. Sisa-sisa drone yang dipintas bertaburan di langit padang pasir sebagai bunga api. Berpuluh-puluh bebola api meletup serentak, menghiasi langit malam. Ia seperti pertunjukan bunga api. Tidak, ia lebih megah daripada itu. Trajektori yang dilukis oleh peluru berpandu Malaysia meliputi seluruh langit. Di bawah cahaya itu, padang pasir diterangi dengan terang. Richard mengangkat kepalanya dari sudut bunker. Dia sedang melihat skrin CCTV. Bunga api pemintasan yang memenuhi langit dan titik-titik hijau di skrin radar. Richard mengeluarkan tabletnya. Dia menghidupkan skrin. Saya juga nampak apa yang tertera di situ. Perkataan merah besar. Error. Laporan status akhir sistem Patriot. Sistem Richard telah menilai medan perang ini sebagai mustahil untuk dipertahankan. Sesuatu yang mustahil secara data sedang berlaku di hadapan matanya. Mulut Richard terbuka. Orang-orang gila yang mengoyakkan manual, walaupun dalam bahasa Inggris, tidak dapat dipastikan sama ada ia adalah kekaguman atau sindiran. Tangan Richard yang meletakkan tablet di atas lututnya menggeletar. Apabila kekecohan di dalam bunker reda, terdapat pergerakan di satu sudut bunker. Ia adalah pemerhati tentera di Raja Arab Saudi, utusan khas Muhammad. Seorang tokoh yang hanya menyilangkan tangan dan bersandar di dinding, memerhati sejak pertempuran bermula. Dia tidak berkata sepatah pun. Apabila tentera Amerika melarikan diri, apabila pasukan Malaysia tiba, apabila pelancar terlalu panas, ekspresinya tidak berubah. Utusan khas Muhammad itu mengeluarkan telepon kripto satelitnya. Tangannya pantas membuka penutup peralatan dan menala frekuensi. Selepas menetapkan penerima, dia bersuara. Sambungkan saya kepada putera mahkota bin Salman dengan segera. Suaranya rendah tetapi jelas bergema di dalam bunker. Dia menambah satu lagi ayat. Batalkan proyek TAAD Amerika untuk sistem pertahanan udara seterusnya. Kita mesti memilih perisai langit Malaysia. Dia telah menyatakan kesimpulannya sebelum panggilan disambungkan. Pemintasan selama 3 menit itu telah mengubah lanskap proyek pertahanan Arab Saudi yang bernilai berbilion-bilion dolar. Ketua jurutera Farid berdiri bersandar pada konsol. Saya berjalan ke arahnya, tiada kata yang terucap. Azlan berada di sebelahnya, tetapi saya tidak meminta terjemahan. Saya memegang kedua-dua tangan Farid, tangan yang kasar dengan minyak dan pasir. Saya menggenggamnya dengan erat. Farid membalas genggaman saya. Dia mengangguk sekali. Itu sudah cukup. Sesuatu yang lebih berat daripada kata-kata telah disampaikan di antara tangan kami berdua. Pagi 4 Mac menjelang. Padang pasir, selepas bedilan bom berhenti, menjadi sunyi sepi. Sisa-sisa bunga api yang meliputi langit semalaman bertaburan di atas pasir sebagai serpihan hitam. Apabila saya melangkah keluar dari bunker, udara subuh yang sejuk menyapa wajah saya. Suhu yang melebihi 40 darjah semalam telah jatuh di bawah 20 darjah. Pagi di padang pasir sentiasa begitu ironis. Selepas malam yang kejam berakhir, pagi yang sejuk datang seolah-olah tiada apa yang berlaku. Di dalam bunker, Ketua Jurutera Farid sedang mengumpulkan anggota tempatan. Juru bahasa Azlan berdiri di sebelahnya dan Hafiz membuka komputer ribanya. Baterinya telah diganti. Jurutera Izzuddin telah menjumpai bateri ganti yang digunakan di bilik komunikasi pangkalan entah dari mana. Di skrin terpapar manual penyelenggaraan radar dalam bahasa Melayu. Azlan menerjemahkannya baris demi baris ke dalam bahasa Arab dan Hafiz menunjukkan cara mengendalikan konsol secara langsung.
di mana pasir meresap dalam persekitaran padang pasir, bagaimana untuk menentukan sensor mengikut perubahan haba, dan berapa hari selang masa untuk pemeriksaan sistem penyejukan. Mereka menyampaikan sepenuhnya apa yang telah mereka pelajari dengan mempertaruhkan nyawa mereka pada malam sebelumnya. 12 anggota tempatan duduk di lantai, mengambil nota. Zaid berada di barisan hadapan. Bukan buku nota usang, tetapi buku nota baru yang dibukanya. Saya tidak tahu siapa yang memberikannya, tetapi di kulitnya, sesuatu tertulis dalam tulisan Jawi. Apabila saya bertanya kemudian, Hafiz telah mengoyakkan helaian dari buku notanya sendiri dan memberikannya. Tulisan Jawi di kulit buku itu adalah nama Hafiz. Selepas latihan berlangsung kira-kira sejam, kedengaran bunyi tapak kaki di tangga bunker. Ia adalah Menteri Pertahanan Al-Nahyan, tangga yang sama yang digunakannya untuk turun dengan memakai veskalis peluru semalam. Tetapi hari ini, dia memakai kandura semula, kandura baru yang bersih. Jam tangan emas masih tiada. Pergelangan tangannya yang kosong kelihatan lebih semula jadi. Di belakang menteri, 3 orang pengiring mengikut. Salah seorang daripada mereka membawa beg bimbit. Menteri berdiri di hadapan Farid. Azlan mendekat. Menteri memberi isyarat kepada pengiringnya, dan beg bimbit itu dibuka. Apa yang keluar daripadanya ialah cek kosong. Ia adalah borang pesanan rasmi dengan cop Kementerian Pertahanan Emiria Arab Bersatu. Di ruangan item tertulis 10 bateri tambahan, dan ruangan jumlah dibiarkan kosong. Tulis apa sahaja nombor yang kamu mahu. Suara menteri tegas. Orang yang sama sekali berbeza dari suara yang merayu kepada rumah putih semalam. Farid melihat borang pesanan itu. Selepas melihatnya selama kira-kira 3 saat, dia melipat dokumen itu dan mengembalikannya kepada menteri. Azlan menterjemah. Dia kata, bina pusat latihan untuk mengendalikan senjata sendiri terlebih dahulu. Mata menteri membulat. Ia bukan penolakan kontrak bernilai berbilion-bilion dolar. Ia adalah permintaan untuk mengubah urutan. Maksudnya ialah mendidik orang yang mengendalikan senjata adalah lebih utama daripada menjual senjata. Amerika menjual senjata dan memegang kata laluan pelayan kawalan. ACCESS denied. Satu baris itu telah melumpuhkan kami. Farid menolak cara itu. Menteri memandang Farid untuk seketika. Dia mengangguk. Dia memberi arahan kepada pengiringnya. Pengiring itu berlari keluar. 30 menit kemudian, di bilik taklimat di tingkat bawah bunker, 4 jenderal tempatan dan pegawai Kementerian Pertahanan telah berkumpul. Menteri Al-Nahyan berdiri di atas podium. Mulai hari ini, Emiria Arab Bersatu secara rasmi mengisytiharkan bahwa standar sistem untuk jaringan pertahanan udaranya akan diselaraskan dengan Malaysia. Ia adalah satu pengisytiharan rasmi. Maksudnya ialah menukar keseluruhan sistem pertahanan udara yang telah beroperasi dengan sistem Amerika selama lebih 20 tahun kepada standar Malaysia. Bisikan merebak di kalangan para jenderal, tetapi pandangan tajam menteri menenangkan mereka. Ia adalah pandangan yang sama yang digunakannya semalam apabila dia mengarahkan agar cecair penyejuk kereta dikeluarkan. Selepas pengisytiharan itu, saya mendekati Farid. Saya ada satu permintaan. Mari kita pergi ke satu tempat. Azlan menterjemah. Farid mengangguk. Saya memandu kendaraan pangkalan. Destinasinya ialah kawasan perumahan pinggir Al-Kha. Rumah Tarik. Apabila saya keluar dari kereta, saya melihat lorong yang sempit. Tempat di mana peluru berpandu hampir jatuh semalam. Tetapi bangunan itu utuh. Tiada satu pun tingkap yang pecah. Sisa serpihan sifar. Frasa yang tertera di skrin radar terasa nyata. Apabila saya mengetuk pintu, Fatimah membukanya. Apabila saya masuk, Tarik sedang duduk di dalam sebuah bilik kecil. Sambil memakai alat bantuan oksigen, dia sedang melukis sesuatu. Tangan kecilnya yang memegang pensel warna bergerak di atas kertas. Kanak-kanak itu mengangkat kepalanya. Matanya membulat melihat orang yang tidak dikenali. Tarik, inilah orang-orang yang melindungi langit semalam. Suara saya serak. Saya coba menahannya, tetapi tidak berjaya. Tarik menghulurkan lukisan di tangannya. Saya mengambil kertas itu. Apa yang dilukis oleh kanak-kanak itu ialah peluru berpandu. Di satu sisi, terdapat bendera Malaysia,
Warnanya sedikit salah. Kedudukan merah, biru, kuning, dan putih sedikit terkeliru. Tetapi bentuk jalur gemilang itu jelas. Kanak-kanak itu pasti telah melihatnya dari tingkap. Dia coba melukis trajektori peluru berpandu yang menghiasi langit semalam dan melukis jalur gemilang di atas cahaya itu. Farid mengambil lukisan itu. Dia melihatnya untuk masa yang lama. Dengan jari jemarinya yang kotor dengan minyak, dia menyentuh bahagian jalur gemilang itu dengan berhati-hati. Dia tidak berkata apa-apa. Apabila dia menoleh, wajah kasarnya itu dibasahi air mata. Farid mengusap kepala Tarik sekali. Tarik tersenyum. Senyuman di sebalik alat bantuan pernafasannya kecil tetapi ceria. Dalam perjalanan pulang ke kereta, baik saya maupun Farid tidak bercakap. Apabila kami tiba di pangkalan, orang ramai telah berkumpul di kawasan lapang di sebelah bunker. Persiapan untuk majelis pecah tanah telah dibuat. Ia diarahkan sendiri oleh Menteri Al-Nahyan. Pusat Latihan Teknologi Pertahanan Udara Kerjasama Malaysia UAE. Tulisan Jawi dan Arab tertera bersebelahan pada papan tanda. Menteri memegang penyodok. Dia juga menyerahkan penyodok kepada Farid. Kedua-dua lelaki itu mencedok pasir padang pasir serentak. Ia adalah sodokan pertama. Permulaan untuk membina perisai bersama, bukan hanya menjual senjata. Selepas majelis pecah tanah, seseorang menarik lengan saya dari sisi. Apabila saya menoleh, ia adalah Zaid. Dia memegang sebuah buku kecil di tangannya. Manual buatan sendiri yang bercampur antara tulisan Jawi dan Arab. Hafiz telah membuatnya semalaman dan menyerahkannya kepadanya. Sambil memeluk buku kecil itu ke dadanya, Zaid berkata, "Saya telah dilantik sebagai pengajar pertama di Sekolah Pertahanan Udara Emiria Arab Bersatu." Mata Zaid bersinar. Operator berpangkat rendah yang hanya membuat kopi kini telah menjadi seorang pengajar yang akan mewariskan perisai kepada generasi akan datang. Buku nota usang yang diiktiraf oleh Farid adalah benihnya. Di pintu masuk pangkalan, saya melihat kendaraan yang membawa barang-barang Richard keluar. Tiada seorang pun anggota tempatan yang mengiringinya. Kendaraan yang dinaiki Richard hilang, meninggalkan kepulan debu. Adegan terakhir negara yang telah menjual senjata dan menayangkan data di padang pasir ini selama 20 tahun adalah kepulan debu. Pada sebelah petang, Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan Emiria Arab Bersatu menandatangani memorandum persefahaman mengenai kerangka kerja kitaran hayat penuh industri pertahanan. Ia adalah perjanjian yang merangkumi penyelidikan bersama, pemindahan teknologi, dan pembangunan sumber manusia, bukan sekadar pembelian senjata, janji untuk membina bersama dan melindungi bersama, bukan menjual dan pergi. Menjelang senja, sebuah pesawat pengangkut sedang menunggu di landasan pangkalan. Dikatakan terdapat panggilan kecemasan dari Arab Saudi. Pasukan ketua jurutera Farid sedang berkemas. Saya mengiringi mereka ke landasan. Zaid berada di sebelah saya. Farid berdiri di hadapan tanjakan pesawat pengangkut. Dia menoleh ke arah saya. Tiada kata-kata. Lelaki dari negara yang telah saya halau 4 tahun lalu telah menyelamatkan nyawa anak saudara saya, menuntut semula langit negara saya, dan kini akan pergi. Hati saya terasa berat. Farid memberi tabik hormat. Tangan kasarnya diletakkan di sisi dahinya. Masih ada kesan minyak. Saya juga memberi tabik hormat. Zaid juga. Sambil menerima tabik hormat dari 3 orang yang berdiri di landasan, Farid menaiki tanjakan. Pintu kargo belakang pesawat pengangkut ditutup, bunyi enjin bergema. Ia mula bergerak di landasan. Debu pasir berterbangan. Pesawat itu berlepas. Saya memandang pesawat pengangkut yang naik ke langit padang pasir. Langit yang sama yang dilukis oleh peluru, berpandu perisai langit semalam. Saya tidak dapat menurunkan tabik hormat saya. Saya terus meletakkan tangan saya di dahi, sehingga pesawat itu menjadi titik kecil di sebelah saya. Saya mendengar nafas Zaid. Dia sedang menangis. Saya juga sedang menangis. Di dalam poket uniform saya, lukisan jalur gemilang yang dilukis oleh Tarik terlipat. Farid telah mengembalikannya. Dia menyuruh saya menyimpannya. Jalur gemilang dalam lukisan itu masih salah, tetapi ia adalah jalur gemilang yang paling tepat di padang pasir ini. Sehingga kini, rakan buah labadi Anda, sentuhan inspirasi, kisah Malaysia yang menggegarkan dunia akan bersambung dalam video seterusnya. Selamat sejahtera.